Assalamualaikum, selamat pagi. Kita akan menyambung kuliah kita bagi Diploma Teknologi Kimpalan DNB 4112, Prosedur Kimpalan dan Jaminan Kualiti ataupun Welding Procedure and Quality Assurance, Google Classroom 5 minggu ke-8. Pada minggu lepas kita telah kuliah bagi topik-topik berkaitan dengan pemantauan kualiti, proses dan pelaksanaannya. Baik, ini adalah kompetisi yang kedua dan topik yang terakhir bagi kompetisi kedua, yang mana kita akan membincangkan berkaitan dengan pemantauan kualiti, quality inspection. Baik, secara pengenalannya, sesebuah syarikat perlu melantik pegawai pemantau kualiti dalaman ataupun luaran yang kita namakan quality inspector bagi pemastian kualiti produk. Baik, semua reka bentuk dan perancangan perlu memperolehi perakuan dari pihak berkuasa. Contoh model pengurusan kualiti pada beberapa peringkat. Baik, sebagai sebuah syarikat perlu mengambil langkah-langkah pemantauan kualiti. Kita akan bincangkan 3 kaedah bagaimana pemantauan kualiti itu berlaku dalam sesebuah organisasi. Yang pertama sekali, kena pasti kepuasan pelanggan. Yang kedua, kita lakukan audit dalaman. Dan yang ketiga, pemantauan dalam proses. Okey, kalau kita lihat dalam sesebuah organisasi, dia ada input. Input maknanya segala project management, quality checklist, work performance, delivery, project document berada dalam keadaan inputs lah. Kemudian tool dan teknik, ini adalah bagaimana membantu proses, peralatan dan teknik yang kita akan gunakan. Dan akhir sekali output. Jadi outputnya kita akan buat quality control measurement, dan beberapa perkara lagi. Ini adalah satu carta bagaimana proses kualiti itu berlaku dalam sesuatu produk. Baik, kita akan bincangkan lebih lanjut bagaimana 3 kaedah ini pemantauan kualiti. Yang pertama sekali yang kita akan bincangkan ialah berkaitan dengan kepuasan pelanggan ataupun customer satisfaction. Baik, kita tahu kualiti ni akan sama juga dengan kepuasan pelanggan ataupun customer satisfaction. Baik, pertama sekali apa yang sesebuah organisasi perlu buat ialah kita perlu kena pasti maklum balas dan persepsi pelanggan berkaitan dengan produk. Produk yang kita keluarkan, kita perlu dapat maklum balas dan persepsi tanggapan pelanggan. Baik, kajian pelanggan ni kita boleh perolehi dan tentukan melalui beberapa kaedah. Sama ada kita buat soal sidik soalan ataupun melalui perbualan. Jadi semua data-data ini perlu kita simpan dan kita jana untuk kita dapat keputusan bagaimana pendapat pelanggan berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Baik, maklumat yang diperolehi kita boleh kumpul dan kita wujudkan tolok ataupun kita buat indikator sebagai perbandingan. Jadi itu penting dalam sebuah organisasi. Setelah kita dapat maklum balas pelanggan, kita akan proses segala maklumat pelanggan tadi yang kita perolehi untuk kita dapatkan satu jawapan sama ada pelanggan berpuas hati ataupun tidak berpuas hati dengan produk kita. Jadi kepuasan pelanggan ni adalah satu kaedah bagaimana kita boleh buat pemastian kualiti. Baik, seterusnya yang kedua, sesebuah organisasi dia boleh adakan audit dalaman, audit peringkat dalaman. Bagaimana proses itu boleh berlaku, kita akan bincangkan. Baik, organisasi perlu melaksanakan audit dalaman secara berkala berdasarkan keperluan berikut. Apa keperluan yang perlu? Okey, kita ada 3 keperluan di sini. Yang pertama sekali, pemeriksaan dan pemantauan dijalankan seperti dirancang. Maknanya segala audit ataupun pemeriksaan serta pemantauan tadi kita perlu rancang. Kita perlu rancang sama ada ia berlaku dalam proses mingguan, bulanan ataupun tahunan. Dan proses ini mesti berjadual dan sistematik, dan kita perlu melantik seorang juru audit yang mahir dan mempunyai integriti untuk memastikan supaya proses pengauditan tadi berlaku dalam keadaan yang sistematik dan mendapat keputusan yang positif. Yang keduanya,
B. Memenuhi keperluan sistem pengurusan kualiti. Contohnya piawaian ISO 9001-2006. Baik, kita buat audit dalaman, tujuannya kita adalah untuk memenuhi keperluan sistem pengurusan kualiti tadi, ya, dan mencapai piawai yang kita kendaki. Okey, semua dokumen direkod dan kita boleh rujuk. Dan semestinya semua audit yang berlaku tu kita catat dan kita dokumenkan untuk kita rekod dan kita rujuk. Menjadi satu trend brand, ya, dan akan diakui oleh pelanggan. Bila kita ada piawaian ISO 9000-2006, maknanya kita mendapat satu brand, ataupun kepuasan pelanggan tu untuk kepastian kualiti yang produk yang telah kita hasilkan. Seterusnya, proses pengurusan kualiti ini juga adalah untuk pematuhan sistem, pematuhan sistem dan kepuasan pelanggan. Seperti yang kita tahu, setiap organisasi mempunyai sistem, dari segi proses, sama ada proses pembuatan ataupun proses pemeriksaan kualiti. Jadi pematuhan ini merupakan satu yang kita katakan kepuasan pelanggan, kerana dengan pengiktirafan ISO 9001-2006 itu, menunjukkan yang produk ini adalah mengikut proses dan prosedur dan mencapai piawai. Baik, untuk audit dalaman, untuk proses yang ketiga, kita kena buat pemantauan proses. Bagaimana pemantauan proses itu berlaku? Kita boleh kena pasti kaedah proses yang sesuai untuk mengawal kualiti pada semua peringkat. Baik, setiap proses ada dia punya prosedur, ada dia punya langkah-langkah. Jadi melalui pemantauan proses ni, kita boleh kena pastilah kawalan kualiti pada semua peringkat. Seterusnya, kita boleh buat tindakan pembetulan. Apabila kita buat pemantauan proses, kita akan boleh buat tindakan pembetulan, dan tindakan pembetulan ini kita boleh lakukan secara sistematik dan pastinya mengikut piawaian. Baik, itu adalah yang kedua lah, apa yang organisasi boleh buat selain daripada kepuasan pelanggan tadi, audit dalaman. Okey, seterusnya kita pergi yang seterusnya. Yang seterusnya kita tengok ini adalah beberapa contoh contoh quality control check sheet. Yang ini kamu boleh lihatlah, dalam kamu boleh Google, kamu boleh lihat. Ini salah satu quality control check sheet. Seperti yang saya tahu bahagian atas ni, seperti kamu tahulah, bahagian atas ni merupakan data-data utama ataupun maklumat-maklumat utama, dan semua data-data pemeriksaan dilakukan di kotak-kotak yang tertentu. Jadi bezalah, banyak syarikat digunakan pelbagai jenis form sheet lah. Jadi saya tunjukkan seterusnya, kita pun boleh tengok ni quality control check sheet yang dibina dalam bentuk yang lebih tersusun, dan pemeriksaannya berlaku setiap hari, counter check ini berlaku setiap hari. Kita dapat lihat, dan biasanya dalam quality control sheet ni, bahagian atas adalah data-data utama. Data utama ni apa dia produk dia, apa dia stage ataupun proses dia, dia punya ID, kita letakkan ID, tarikh inspection dia ataupun pemantauan dia, kemudian number inspected, kemudian individu yang bertanggungjawab lah. Dalam ni kita letak pula, kita boleh susun lah dia punya error type atau reason, kemudian dia punya counter check mengikut harian dan subtotal. So di sini kita boleh kena pastilah. Biasanya check sheet ni kita gunakan bagi produk yang kuantiti pengeluarannya lebih besar. Okey, kita lihat pada seterusnya. Ini juga satu sheet form untuk proses kawalan, proses kawalan kualiti dalam plan, dalam plan yang menggunakan program Excel. Jadi kalau ada proses Excel tu lebih mudahlah. Jadi kamu boleh susun mengikut susunan. Jadi saya rasa ini contoh yang saya boleh berikan lah. Saya boleh berikan, dan kamu boleh rujuklah melalui YouTube bagaimana proses-proses ataupun check sheet yang kamu boleh tengok untuk kawalan kualiti. Baik, saya nak beri sedikit tugasan lah pada kamu. Tugasan pelajar yang saya berikan, semua pelajar perlu menyediakan satu borang quality control
bagi satu produk dengan menggunakan perisian Excel. Perisian Excel saya ulang semula, perisian Excel. Baik, tugasan ini perlu dihantar kepada pensyarah dalam tempoh 1 minggu. Kemudian tempoh 1 minggu menyiapkan control sheet form. Pengantaran boleh dibuat melalui accept kumpulan dan bercetak sebagai bahan bukti. Jadi ini adalah tugasan individu. Tugasan individu bagi pelajar-pelajar. Saya harap kamu boleh sediakan satu bahan seperti yang saya minta dalam ni lah. Dan saya rasa itu saja. Kita akan berjumpa lagi untuk kuliah yang seterusnya minggu depan bagi kompetisi yang seterusnya. Saya rasa itu saja untuk kuliah minggu ini. Sekian, jumpa lagi dalam kuliah seterusnya. Assalamualaikum.